Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda lebih kurang dalam 3 kisah seram. Okey, tapi sebelum tu jom kita layan di intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Okey, cerita yang pertama ni, nama-nama yang akan digunakan dalam kisah ni adalah nama samaran semata-mata lah. Kisah ini terjadi disebabkan rasa tak puas hati bekas rakan serumah seorang gadis yang bernama Zirah yang pernah dia viralkan di media sosial satu ketika dulu tau. Memang niat Zirah pada asalnya supaya rakan serumah dia, iaitu nama rakan serumah dia ni Masni, untuk membaca post yang Zirah buat pengakuan di salah sebuah confession page, supaya si Masni ni sedarlah dengan sikap dia ni yang pengotor. Jadi Zirah dah tak ada cara lain lagi. Nak tegur Mazni pun semua tak jalan. Jadi ini je lah cara dia untuk tegur si Mazni ni setelah berpuluh-puluh kali guys. Berpuluh-puluh kali cuba untuk tegur Mazni dengan sikap pengotor dia ni. Jadi guys, peristiwa ni berlaku bila Zirah ni dah balik ke rumah daripada percutian ni selama seminggu. Jadi bila dia masuk je dekat dalam rumah, Zirah tengok rumah sewa dia ni penuh dengan ulat sampah guys. Ulat sampah dengan bau yang jangan cakap lah, bau busuk. Jadi terperanjat si Zirah ni sebabkan dia tak sangka yang kawan dia si Masni ni seteruk macam ni. Jadi ketika Zirah nak bersihkan keadaan rumah ni, sambil-sambil tu dia ni membebel lah. Membebel seorang-seorang, marah disebabkan kekotoran tu. Jadi si Masni ni pula guys, dia rasa pelik. Kenapa si Zirah ni duk marah-marah masa tengah menyapu rumah, tengah bersihkan rumah ni. Bagi si Masni ni pula, tak ada masalah apa pun, tak ada salahnya pun berada dekat dalam keadaan yang kotor macam tu. Jadi guys, pada waktu tu si Mazni ni boleh marah dekat Zirah. Sebab apa? Sebab Zirah ni duk bersih-bersihkan lah. Bersih-bersihkan rumah, kaut ulat-ulat sampah apa semua ni, masukkan dekat dalam bekas plastik, ikat apa semua ni kan. Dia boleh marah dekat Zirah ni. Korang tahu apa benda yang si Mazni ni cakap? Dia cakap, Zirah, kau ni gila apa buang makhluk hidup macam tu je. Cuba kalau aku ikat, lepas tu aku buang kucing-kucing kau semua kat luar tu. Apa kau rasa? Si Mazni ni cakap kat Zirah macam tu, kau tahu tak? Dan pada waktu tu, si Mazni rampas bekas plastik yang penuh dengan ulat-ulat busuk ni, ulat-ulat sampah ni, bawa masuk dalam bilik dia. Jadi untuk tak mendengangkan lagi suasana, Zirah pun keluar daripada rumah. Jadi bila Zirah dah balik ke rumah, dia dapati yang kucing dia ni telah dibunuh oleh Mazni guys. Dan Mazni pada waktu tu ada meninggalkan satu nota ataupun satu pesanan dekat atas sekeping kertas yang tertulis, padan muka kau. Tahu kan macam mana aku rasa setiap kali kau bungkus ulat-ulat sampah tu, lepas tu kau buang kat depan. Si Mazni ni cakap macam ni guys. Lepas tu bila si Zirah baca nota ni, dia macam, Mazni ni dah gila agaknya ni. Jadi disebabkan pengakuan Zirah dekat media sosial tu, Mazni terus, tak ada cerita banyak, terus serang si Zirah ni. Sebabkan apa? Konon-kononnya dia dah mengaibkan diri dia ni. Jadi guys, dipendekkan cerita, Zirah pun keluar daripada rumah tu dan dia pergi sewa dekat tempat lain tanpa rakan serumah. Sebabkan apa? Sebabkan dia rasa serit, dia rasa takut dapat housemate yang gila macam si Mazni ni. Pada mula dia guys, tak ada apa-apa pun jadi. Hidup Zirah dekat rumah baru ni orang kata macam aman damai lah. Bahagia, happy go lucky lah senang cerita kan. Tapi sangkaan dia ni tersilap, meleset. Dia dah mula mendapat orang kata macam gangguan psikologi sebulan selepas pindah masuk ke rumah baru ni. Dan ini adalah senarai dan juga tarikh segala peristiwa buruk yang pernah terjadi pada si Zirah ni guys. Okey, jom kita tengok
ada beberapa senarai yang saya nak kongsikan dengan anda ni. Pada 16 hari bulan November tahun 2016, Zira masa tu tengah bertugas dekat Kuala Lumpur dan parking kereta dia tu adalah di tempat basement. Okey. Jadi guys, dekat tempat basement parking tu suram tau. Suram, lepas tu dia punya dinding-dinding dekat parking tu macam ada kesan-kesan watermark, dinding-dinding yang berlumut. Sampai kadang-kadang si Zira ni rasa lebih baiklah parking dekat tempat yang tak ada bumbung. Memang seram. Memang seram. Kalau katakanlah Zira kena balik lewat memang seram kalau dia nak pergi kat basement parking tu. Jadi pada petang Rabu tu, ada 3 kepala ayam dekat atas bumper kereta si Zira bersertakan dengan kain warna merah yang terikat dekat paruh ayam tu. Zira nak balik kerja tu, nampak benda ni. Menangis-nangis Zira masa tu. Berlari cari security guard. Dan masa tu security guard berbangsa Nepal pula. Dia cari security guard ni, minta tolong security guard untuk buang kepala ayam ni. Itu kejadian yang pertama. Jadi guys, 10 hari selepas tu, 26 hari bulan November tahun 2016, hari Sabtu. Dan itu adalah hari cuti dan hari yang orang kata amat membahagiakan lah. Sebabkan apa? Dia boleh makan seberapa banyak yang dia nak pun. Jadi masa tu Zira dah rancang, dah plan dengan kawan-kawan dia ni untuk keluar pergi piknik dekat Port Dickson. Dan Zira ni, dia nak bawa bekalan untuk pergi piknik tu lah. Dan dia pun mulalah memasak seawal selepas solat subuh. Dan masa tengah-tengah masak tu, Zira ada terdengar macam ada orang ketuk pintu pagar besi rumah dia. Menggunakan besi tau, macam teng 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 teng. Tapi Zira abaikan je. Dia abaikan je sebabkan apa? Dia tinggal kat apartmen kan. Jadi dia sangka yang macam mungkin bunyi tu datang dia daripada rumah jiran. Jadi dia pun teruskan memasak. Tapi bunyi yang kedengaran tu pelik tau. Pelik macam mana? Dia bunyi 5 kali je. Teng 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 teng. Lepas tu berhenti. Dan selang 5 minit, bunyi lagi 5 kali. Selang 5 minit, bunyi lagi 5 kali. Dan benda tu terjadi lebih kurang dalam 4-5 kali macam tu lah. Jadi disebabkan si Zira ni rasa macam pelik, rasa heran, rasa tak puas hati ni, dia pun cubalah untuk pergi mengendap dekat cermin, dekat bahagian pintu dapur ni. Masa tu, si Zira nampak Mazni tengah senyum menghadap pintu rumah dia. Masa tu cakap Zira memang takut. Menggigil dia masa tu. Tak berani Zira nak keluar pada hari tu. Jadi si Zira ni telefon kawan-kawan dia, mengatakan yang diorang terpaksa ni, yang dia terpaksa membatalkan plan untuk pergi piknik ni. Kesian lah dekat kawan-kawan Zira sebabkan terkena tempias kan. Jadi guys, kejadian yang seterusnya pada 6 hari bulan Januari 2017. Bermulalah gangguan mistik yang Zira alami ni. Hari Jumaat adalah hari untuk pakai baju kurung. Disebabkan Zira memang jarang dapat pakai baju kurung disebabkan dia punya pekerjaan sering keluar masuk site. Dekat tempat kerja lah. Jadi sampai je dekat kawasan parking kereta, hati Zira ni dah mula rasa tak sedap. Bila dia ternampak ada beberapa orang pakcik dan juga guard berdiri di sekeliling kereta si Zira ni. Jadi masa si Zira tengok kereta dia ni dah orang kata macam cermin bahagian driver tu dah pecah tau. Okey. So dia pergi datang dekat kereta dia dan dia pergi tengok kereta dia ni. Dan apa yang dia nampak dekat dalam kereta dia masa tu, penuh dengan ulat sampah yang ada warna putih ni. Kereta Zira masa tu busuk gila. Sampaikan semua pakcik tu dengan Pak Gad, dengan Zira, semua tutup hidung masa tu. Punyalah busuk. Lepas tu si Zira ni pun tanyalah dekat pakcik tu, Assalamualaikum pakcik. Kenapa dengan kereta saya ni pakcik? Pakcik pun tak tahu sebenarnya. Tapi kereta cik ni ada ke tertinggal bungkusan plastik makanan ke? Bungkusan sampah ke? Ulat ni kenapa banyak sangat dekat tempat duduk depan pun pakcik pun tak tahu ni. Lepas tu si Zira pun cakap, tak ada pakcik. Baru semalam saya pakai kereta ni dan tak ada tinggal apa-apa pun dekat dalam kereta. Sampah pun tak ada dalam kereta. Tak apalah. Tak apalah, biar saya dengan Pak Gad ni, nanti biar kami tolong bersihkan. Nanti pakcik panggil kawan. Dan pada hari tu guys, Zira tak jadi nak pergi kerja. Dan terus ambil annual leave pada waktu tu. Emo dia satu hari. Jadi beberapa hari selepas tu, Zira diarahkan untuk stay back dekat office tau. Sebab ada beberapa kerja yang perlu diselesaikan. Disebabkan orang kata tarikh, deadline ataupun submission date tu dah nak sampai dah. Jadi Zira sampai kat rumah lebih kurang dalam pukul 10.30 malam. Dan masa Zira nak melangkah masuk ke dalam rumah, dia terasa macam seram sejuk dan dia macam ternampak ada satu kelibat dekat depan pintu bilik dia. Tapi masa tu dia fikir macam, bukan kot. Mungkin dia rasa macam penat ke apa. Jadi dia pun abaikan je lah. Dan sejak daripada kerja dan balik lewat tu, setiap pagi Zira always dia akan rasa lesu badan dia bila dia bangun daripada tidur. Jadi office mate pun pernah tanya jugalah dekat Zira kenapa dia ni macam nampak pucat kalau datang office. Dan Zira selalu bagi alasan.
Dia selalu bagi alasan yang mungkin dia rasa penat dengan projek yang banyak pada ketika tu. Tapi bila malam je, bila waktu malam, badan Zira ni jadi panas. Walaupun pada waktu tu, aircon di suhu 18 degree. Dan yang peliknya guys, Zira pada waktu tu, dia menjadi seorang yang murung dan dia tersangat suka pada benda-benda kotor. Jadi guys, benda yang paling jijik sekali lah. Benda yang paling jijik sekali, Zira ni, dia paling suka kalau katakan dia datang bulan. Dia paling-paling suka. Sebenarnya, Zira ni, dia sedar dengan perbuatan dia ni tau. Hati dia ni seboleh-boleh macam tak sukalah, tak nak lah dia buat benda-benda kotor ni kan. Tapi tak tahu macam mana, dia tak boleh nak menahan diri dia ni. Dia sukalah benda-benda kotor ni. Dan sepanjang keadaan dia tak sihat ni, Zira akan mengetuk satu paku pada dinding di bahagian bilik nombor 3 yang dijadikan bilik sebagai store dulu ni. Dan dia mula duduk dekat dalam bilik tu, duduk dekat dalam dunia dia sendiri. Prestasi kerja dia makin merosot, kehidupan dia jenis yang tak ada hala tuju, lupa solat, tak mengaji. Dan makhluk yang sebelum ni cuma terasa macam bayang-bayang tu, lama-lama Zira terasa macam benda tu wujud. Dan mula menerima makhluk tu masuk ke dalam kehidupan dia tu hari demi hari, sedikit demi sedikit. Jadi si Zira ni dia jadi hayal, dia jadi hayal dalam dunia dia sendiri. Dan langsung tak ada kenalan rapat yang tinggal dekat kawasan rumah dia tu. Jiran-jiran dia semua orang yang bukan beragama Islam. Jadi pada 26 hari bulan Januari 2017, hari Ahad, tahap kesakitan Zira ni makin lama makin teruk. Zira terpaksa selalu MC dan dia masih lagi merahsiakan keadaan dia daripada pengetahuan keluarga dia yang jauh dekat selatan tanah air, dekat area Johor tak silap. Dan rumah Zira yang dulunya tu macam kemas, bersih, sekarang jadi kotor, jadi suram. Dan Zira dah mula bencikan cahaya dan lebih suka duduk dekat dalam bilik bergelapan. Dan lebih kurang dalam pukul 9.30 malam macam tu, ada orang bagi salam dan loceng rumah Zira tu berbunyi, bertalu-talu bunyi. Dan Zira hanya mendiamkan diri je sebab ditakuti Mazni yang datang ke rumah. Kan? Tapi terdengar macam ada suara lelaki yang panggil daripada luar. Kan? Assalamualaikum. Zira, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi pada waktu tu si Zira pun pergilah tengok dekat cermin. Masa dia pergi tengok kat cermin ni, dia nampak Pak Cik Ali, isteri Cik Mah, seorang lelaki yang dia tak kenal. Okey guys, sebenarnya Pak Cik Ali ni tahu yang Zira ni tak sihat ketika dia jumpa kereta Zira penuh dengan ulat sampah ni. Jadi pada hari tu, Pak Cik Ali ni secara senyap-senyap cari alamat rumah Zira ni dan dia perhatikan pergerakan Zira keluar masuk kawasan apartmen. Jadi guys, pada waktu tu Pak Cik Ali bagi tahu kat Zira yang sebenarnya ada benda yang tak elok yang tengah menumpang dekat rumah Zira. Tapi Pak Cik Ali ni dia sendiri tak ada ilmu untuk usir benda tu keluar. Tapi dia ada bawa seorang yang pandai dalam hal ni, iaitu Pak Cik Said. Jadi sebaik saja mereka bertiga ni melangkah masuk ke dalam rumah Zira. Okey. Diorang tutup hidung diorang ni. Sebab kenapa? Bau rumah Zira ni guys, busuk gila guys. Lepas tu Cik Mah pun cakap, ya Allah, busuknya. Kenapa busuk sangat rumah kamu ni Zira? Dia cakap. Busuk ni bukan busuk sebab bau sampah. Tapi ni busuk benda lain ni. Apa ni makcik? Makcik cakap apa ni? Saya tak ada bawa apa-apa pun. Dan pada waktu tu, Pak Cik Said masuk di setiap bilik. Termasuklah bilik tidur Zira. Dan ketika sampai dekat bilik nombor 3, pintu tu macam tersekat. Tak boleh dibuka oleh Pak Cik Said. Seolah-olah macam ada orang menahan pintu tu daripada belakang. Jadi pada waktu tu, Pak Cik Said pun bacalah sesuatu dan minta Zira sendiri untuk buka pintu tu. Dan pintu tu berjaya dibuka dan dengan serentak, Cik Mah terus berlari ke sinki dapur dan muntah-muntah dekat sinki dapur masa tu. Tapi yang pelik dia, si Zira ni langsung tak bawa apa-apa pun guys. Jadi bila Pak Cik Said tengok dekat dalam bilik nombor 3 ni, dekat dinding penuh dengan paku-paku. Dan satu sudut dekat dalam bilik tu, ini geli sikit guys. Dekat satu sudut dekat dalam bilik tu, penuh dengan tuala-tuala wanita Zira yang tak pernah berbasuh. Dan ada bangkai-bangkai tikus dekat sekitar bilik tu. Keadaan dalam bilik tu guys memang jijik, memang memualkan. Serius, memang kotor gila bilik tu. Jadi Pak Cik Ali, Cik Mah, Pak Cik Said, diorang pun memulakan aktiviti pembersihan kawasan rumah Zira ni. Zira ni dia jadi macam tak betul tau. Dan dia jadi macam tak sedar dengan apa benda yang terjadi. Tapi dia masih boleh ingat dengan keadaan pelik tu. Kan?
Dan ketika di saat Pakcik Syed memulakan aktiviti mencabut paku-paku dekat dinding tu, Zira dah mula rasa tak selesa. Dan secara tak sedar, si Zira ni dah mula menjerit disebabkan orang kata dia terasa sakit yang teramat sangat ni. Dan aktiviti membuang dan juga merawat Zira selesai di sekitar lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam tu. Dan menurut pada kata Pakcik Syed, dia tak mampu untuk buang dan rawat semuanya. Dia cuma boleh tolong apa yang termampu je guys. Jadi sebenarnya kan, si pelaku nak jadikan Zira ni sama jenis macam diri dia. Suka dengan benda-benda kotor ni. Dan si Zira ni masih lagi mengamalkan surah-surah dan juga ayat pelinding yang dibekalkan oleh Pakcik Syed. Cuma kadang-kadang Zira berasa macam ada benda yang memahati dekat dalam rumah tu. Korang bayangkan kalau tanpa pertolongan daripada Pakcik Ali, Zira mungkin dah tak wujud lah dekat dalam dunia. Kerana ketika dia tak sihat tu, selalu sangat dia terasa macam nak terjun daripada balkoni rumah tingkat 11 ni. Dan pada ketika ni, Zira masih lagi berubat dengan Pakcik Syed. Dan Zira pun dah berpindah ke rumah baru. Dan Mak Zira mengambil keputusan untuk temankan Zira berada di Kuala Lumpur sehinggalah Zira betul-betul sihat guys. Jadi guys, apa yang terjadi pada diri Zira ni, mungkin kita boleh jadikan dia sebagai satu pengajaran. Kesilapan Zira membuat pengakuan di sosial media dulu, dia mungkin membuatkan si Mazni ni simpan dendam agaknya. Ingat guys, benda-benda macam ni, rambut sama hitam guys. Rambut sama hitam, hati lain-lain kita pun tak tahu. Jadi, hopefully kita ni dijauhi lah. Ataupun dijauhkan. Hopefully kita ni dijauhkan lah dengan benda-benda yang macam ni kan. Hopefully kita ni dikurniakan dengan sahabat-sahabat yang baik, rakan-rakan yang baik, dengan orang-orang sekeliling kita yang baik-baik belaka insyaAllah. Okey guys, itu cerita yang pertama lah. Okey, saya nak kongsikan anda pula dengan cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua ni, peristiwa ni diceritakan oleh seorang wanita berumur sekitar 20-an yang kita namakan dia sebagai Umi. Dan kisah ni berlaku dekat atas keluarga dia sendiri akibat perasaan hasad dengki seseorang. Jadi Pak Samad, Pak Samad ni adalah bapa kepada Umi, seorang peniaga. Peniaga di Pasar Basah dekat area Negeri Sembilan. Dan Pak Samad mula mengalami kejadian pelik sejak hujung tahun 2015. Tapi pada waktu tu Umi tak tahu pasal hal ni. Tapi Umi terdengar perbualan di antara mak dan juga bapa dia ni. Dan menurut pada kata Umi, bapa dia ni pergi berjemaah dekat masjid. Dan Pak Samad berkesempatan lah untuk merujuk pasal mimpi yang pelik-pelik ni dekat imam masjid. Dan menurut pada kata imam masjid pada waktu tu, imam tu bercakap, dia kata kalau mimpi binatang macam ular ke, kucing hitam, ni semua adalah gangguan jin. Sama ada orang menghantar, dia sukakan kita, ataupun mungkin saka dari keturunan sendiri yang menurun dekat kita. Antara tiga ni lah imam tu cakap. Jadi imam tu pun ada juga bagi ayat-ayat ruqyah sebagai peninding kepada Pak Samad. Tapi mimpi benda-benda pelik ni tetap berterusan, cuma tak sekerap macam dulu tau. Jadi guys, makin lama makin kerap mimpi tu jadi. Sehingga kan waktu tidur Pak Samad pun, Pak Samad menjerit-jerit, dan juga mulut Pak Samad dia macam terkumat kamit. Terkumat kamit bercakap dalam bahasa yang bukan-bukan, yang langsung tak boleh difahami. Dan pada waktu tu Mak Ni adalah isteri pada Pak Samad lah. Mak Ni ada suruh Pak Samad pergi berubat dekat Darul Syifa, untuk di-scan badan dia. Manalah tahu kan, kok ada benda yang tak kena dekat badan dia kan. Jadi pada mula tu Pak Samad macam tak nak tau. Tapi setelah dipaksa beberapa kali oleh Mak Ni, baru Pak Samad setuju untuk pergi ke tempat rawatan Darul Syifa tu. Jadi ketika ustaz dekat Darul Syifa tu scan badan Pak Samad, ustaz tu dapati bahawa kaki Pak Samad dekat sebelah kiri ni sejuk. Dan kata ustaz tu lagi, kalau sejuk dekat kaki belah kiri bermakna jin tu adalah jin kafir. Dan ustaz tu pun ada beritahu yang sebenarnya ada orang dengki. Ada orang dengki dan hantar benda-benda yang tak baik dekat Pak Samad ni. Siapa yang menghantar? Ustaz tu tahu siapa yang menghantar, tapi ustaz tak nak beritahu dekat Pak Samad. Sebab takut terjadinya pergaduhan, ataupun balas membalas di antara satu sama lain. Ustaz tu tak nak. Jadi selepas rawatan tu selesai,
Ustaz tu pun suruh Pak Samad kembali ke Darusshifa untuk teruskan rawatan untuk kali yang kedua. Supaya boleh buang segala benda dekat dalam badan Pak Samad ni. Dan pada masa rawatan kedua dibuat, Ustaz ada baca beberapa ayat-ayat ruqyah dan tiba-tiba je guys, Pak Samad ni dia mengeluarkan satu suara yang amat garau tau. Bukan suara dia sendiri. Dan dalam keadaan masa tu, position dia tu macam duduk, kaki melunjur ni, tiba-tiba dia duduk bersila dan menunduk masa tu. Lepas tu masa tu Ustaz tu macam, siapa tuan kau? Aku tanya kau lagi sekali ni. Siapa tuan kau? Dan masa tu, Pak Samad masa tu duduk diam je. Tunduk ke bawah, diam je. Dan lagi sekali, Ustaz tu tanya, kau tak nak jawab je siapa tuan kau? Nanti kau. Dan masa tu, Ustaz picit ibu jari kaki Pak Samad tau. Dan dia baca ayat-ayat suci Quran. Dan tiba-tiba, Pak Samad tu bersuara. Tuan aku benci pada dia ni. Tuan aku tak suka. Dan masa tu, Mak Ani dengan Umi dengan adik-beradik dia lain tengok je kejadian tu. Lepas tu Ustaz tanya lagi. Kau ada berapa ramai ni? Banyak. Aku ada banyak. Sekarang aku nak tahu. Kau nak keluar ke tak daripada tubuh anak Adam ni? Jangan kau ganggu. Jangan kau ganggu. Dan lepas pada tu Ustaz tu sambung lagi baca ayat-ayat ruqyah. Dan pada waktu tu guys, tangan dan juga kaki Pak Samad dekat sebelah kiri ni tiba-tiba menggeletar, menggigil. Dan masa tu Pak Samad menjerit dan masih lagi keluar suara garau tadi tu. Dan Ustaz masih lagi teruskan bacaan dia. Dan tangan Ustaz masa tu macam menolak sesuatu daripada atas kepala Pak Samad ni sampai hujung kaki. Dia tarik, dia tolak. Betul. Allahu Akbar. Dan tiba-tiba Pak Samad tersedar. Mata dia merah, berair. Dan pada waktu tu, Ustaz pun nampak penat. Nampak penat akibat daripada merawat tadi tu. Lepas tu Ustaz pun tanya, bang, abang okey ke ni bang? Dan pada waktu tu Pak Samad diam je. Nampak macam dia penat sangat ni. Ustaz minta isteri dia ambilkan secawan air dan dia bacakan dekat secawan air tu dan dia bagi Pak Samad untuk minum. Jadi setelah rawatan pun selesai, Pak Samad pun dah tertidur dekat atas kursi disebabkan sakit-sakit badan. Dan juga letih selepas pada rawatan tu. Ustaz pun cakap lah dekat Mak Ni, Kak, lepas ni saya akan bagi air yang saya dah tawar. Minta nanti balik akak suruh abang mandi dengan air tu, campurkan dengan limau nipis. Sebab mungkin lepas ni badan suami akak akan bisa-bisa, terasa sakit, kesan daripada rawatan ni. Jadi masa tu Mak ni macam angguk kepala je lah. Dia angguk, orang kata macam tanda faham lah. Dia angguk kepala dia. Dan Ustaz masa tu bagi 3 botol besar air yang dah siap dalam plastik pada Mak ni. Dan mereka pun ada berbual-bual sikit lah. Dan Ustaz cuba untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pak Samad daripada Mak Ni ni. Kak, sebenarnya Kak, saya ni bukannya nak menibuk Kak. Tapi sejak bila suami akak ni dapat mimpi-mimpi pelik macam ni? Akak pun tak pastilah Ustaz. Tapi dia ada mengadu mimpi macam-macam pelik-pelik ni sejak tahun lepas lagi, tahun 2015. Sebelum ni dia ada jugalah mimpi tapi tak adalah sekerap macam sekarang. Suami akak ni dah lama kena rasanya ni. Cuma benda tu tak dapat nak serang teruk sebab suami akak mungkin tak tinggal solat. Jadi saya mohon lepas ni selalu-selalulah berjemaah sekeluarga. Sebab takut-takut dia hantar pada akak dan juga anak-anak akak juga. Ya? InsyaAllah lah Ustaz. Terima kasih Ustaz bagi nasihat macam ni Ustaz. Daripada waktu tu Mak Ni pun keluarlah daripada pusat rawatan tu dan bawalah balik. Bawa balik Pak Samad dan juga anak-anak dia yang lain. Jadi bila dah sampai je kat rumah, Pak Samad pun mandilah dengan air yang Ustaz tu dah tawarkan dan terus masuk tidur. Seminggu juga Pak Samad ni mengadu badan-badan dia ni macam bisa-bisa. Tapi Alhamdulillah, lepas pada tu tak ada lagi dah mimpi-mimpi pelik. Tapi guys, ingatkan sampai situ je. Dah selesai lah kiranya. Tapi rupa-rupanya, lebih kurang dalam sebulan lepas pada tu, Pak Samad mengadu ternampak pontianak dekat dapur, dekat luar rumah. Bermimpi pula,
kucing putih berlawan dengan ular hitam berkilat. Jadi ustaz dekat Darussyifat yang merawat Pak Samad pula dah berpindah ke cawangan lain. Dan kebetulan kawan mak ni kenal seorang ustaz daripada Kelantan tapi duduk area Seremban lah. Ustaz Fadli nama dia. Jadi pada waktu tu mak ni pun teruslah call, lepas tu pergi set tarikh nak pergi berjumpa lah dengan ustaz ni. Dan ustaz tu pun cakap dia tak nak jumpa dekat tempat lain, dia nak jumpa dekat rumah Pak Samad ataupun rumah dia orang sendiri. Jadi dipendekkan cerita guys, Ustaz Fadli ni pun datang dekat rumah Pak Samad dengan Mak Ani ni. Dan Ustaz Fadli ni dia macam tak banyak cakap. Dan masa dia datang tengok rumah, dia minta semua ahli keluarga duduk berkumpul dekat ruang tamu. Dan Ustaz Fadli pun memulakan rawatan memegang kepala Pak Samad, baca surah ayat kursi, 3 kul dan juga beberapa surah yang Umi sendiri tak tahu surah apa. Dan masa proses tu guys, Pak Samad secara tiba-tiba menangis. Air mata dia mengalir. Dan muka dia ni seolah-olah macam tengah menahan kesakitan tau. Dan selesai je sesi rawatan, Ustaz Fadli pun minta izin nak ajak Pak Samad sekeluarga solat berjemaah kat rumah. Kebetulan pada masa tu pun dah nak masuk waktu maghrib. Jadi bila dah selesai solat, Mak Ani, Umi menyediakan sedikit hidangan untuk tetamu yang datang masa tu. Dan Pak Samad ambil kesempatan untuk bertanyakan pada Ustaz Fadli apa yang telah terjadi pada Pak Samad sebenarnya. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, apa yang dah jadi kat diri saya ni Ustaz? Abang ada meniaga kat mana-mana ke? Jadi bila Ustaz tanya soalan tu, abang ada meniaga kat mana-mana ke tak? Mak Ani macam pelik juga. Sebab Mak Ani hanya menceritakan pada Ustaz Fadli yang Pak Samad mengalami mimpi-mimpi pelik dan nampak benda yang bukan-bukan. Tapi tak ada pula cerita pasal Pak Samad meniaga ke apa kan. Jadi Pak Samad pun jawab, ada Ustaz. Dan pada waktu tu Mak Ani pula mencelah, Ustaz, ada apa sebenarnya Ustaz dengan suami saya ni? Dah dekat 2-3 bulan jugalah. Sale makin kurang. Kadang-kadang barang tu rosak, buang ajalah. Customer pun dah kurang. Kalau saya nak tengok tempat berniaga abang, nak tengok kedai abang boleh? Sebenarnya macam ni bang. Sebenarnya ada orang dengki dengan perniagaan abang ni. Dah lama dia duduk perhati. Dah lama dia nak hantar. Tapi tak jadi. Pasalnya apa? Pasal abang jaga solat. Nah, kira ada pendinding lah. Dan pada waktu tu guys, Pak Samad dengan Mak ni macam ngangguk je lah. Saya tak tahulah Ustaz. Tapi rasanya saya macam tak ada musuh. Bang, kalau orang dengki bang, kawan ke bukan kawan ke, dia bukannya kira pun bang. Tak apalah bang, kita ikhtiar je lah bang ya. Kita ikhtiar. Jadi guys, nak dipendekkan cerita, Pak Samad dan juga Mak Ani bawa lah Ustaz Fadli ni pergi ke tempat berniaga kan. Masa tu Umi dengan adik-adik dia yang lain tak ikut. Dan menurut pada kata Ustaz Fadli ni, ada orang dah tabur lada dan juga tanam sesuatu dekat depan kedai Pak Samad. Macam pelik jugalah, macam mana boleh tanam sedangkan kedai Pak Samad ni semuanya simen bukannya tanah. Dan Ustaz Fadli cakap, orang tu tanam secara halus untuk tutup rezeki Pak Samad supaya orang tak nampak kedai Pak Samad. Jadi beberapa minggu lepas tu, Ustaz Fadli pun datang ke rumah dan minta sediakan 2 mangkuk besar garam kasar untuk dibacakan surah Ruqyah dan juga beberapa surah yang lain. Dan Ustaz Fadli pun cakap dekat Pak Samad. Dia kata, okey Pak Samad ambil garam-garam ni. Setiap hari garam-garam ni Pak Samad kena tabur dekat depan kedai Pak Samad. Yang selebihnya Pak Samad bolehlah buat masak, tak ada masalah pun. Cuma yang garam ni Pak Samad, benda ni ikhtiar je. Ikhtiar. Semua dengan kuasa Allah. Janganlah Pak Samad anggap benda ni dapat memulihkan je. Pak Samad, ini adalah ikhtiar saja. Dan Alhamdulillah guys, beberapa lama lepas tu, Pak Samad pun dah tak ada dah mimpi benda-benda pelik ni. Jadi itulah guys cerita tentang Pak Samad ni. Sebenarnya dekat dalam dunia sekarang ni ada je manusia-manusia macam ni zaman sekarang kan. Rezeki orang pun nak dengki. Jadi kalau sesiapa yang ada mengalami mimpi yang bukan-bukan, jangan kita abaikan. Sebab takut sebenarnya itu adalah tanda-tanda yang tak baik. Guys, ingat jangan dengki dengan rezeki orang lain. Sebabkan Allah dah tetapkan rezeki kita ni, rezeki masing-masing ni. Jadi why? Kenapa kita nak kena dengki dengan rezeki orang lain kan? Okey, jom kita dengarkan kisah yang ketiga.
Okey, kisah yang ketiga ni nak menceritakan tentang sebuah stesen jana kuasa yang terletak dekat pinggir Pekan Tua dekat negeri Perak. Dan stesen tersebut dah lama ditinggalkan dan dikenali sebagai tempat yang sangat-sangat menakutkan. Banyak juga cerita-cerita seram yang beredar di antara penduduk-penduduk setempat tentang penampakan-penampakan yang menakutkan dekat dalam stesen tersebut. Tapi guys, satu kisah yang paling menyeramkan adalah kisah seorang pengawal keselamatan yang bernama Husin. Satu malam ni, Husin dah ditugaskan untuk memantau keadaan stesen jana kuasa seorang-seorang. Walaupun Husin sering dengar cerita-cerita seram, tapi si Husin ni tak adalah nak percaya sangat tentang hal-hal mistik ni. Dan Husin pun bersiap sedialah dengan segala peralatan keselamatan. Dia pun bersiap sedialah dengan segala kelengkapan keselamatan dan juga memasuki kawasan yang sunyi dengan penuh yakin ni. Jadi sewaktu di tengah-tengah buat rondaan ni, tiba-tiba bekalan elektrik dekat stesen tu terputus dan hanya ada beberapa lampu kecemasan je yang tengah menyala ni. Jadi keadaan jadi macam gelap gelita lah, sunyi sepi dan hanya kedengaran macam bunyi angin je kan daripada lorong-lorong kosong yang membuatkan bulu roma si Husin ni meremang. Dan secara tiba-tiba guys, si Husin ni terdengar derap-derap langkah seseorang. Dia macam dah mula menggelabah ni masa tu. Sebab apa? Dia seorang je kat situ masa tu. Dan pada waktu tu, si Husin ni dah pegang cota dia ni kuat-kuat ni. Dia pegang kuat-kuat. Manalah tahu kalau sesiapa yang datang, dia swing je cota dia ni kan. Jadi setibanya Husin dekat tingkat atas, dia melihat bayangan hitam yang besar di sepanjang lorong tu tau. Dan bunyi langkah-langkah tu semakin lama semakin dekat dengan Husin. Dan keadaan yang gelap tu membuatkan si Husin ni terus rasa tak senang hati, terus rasa takut. Dan Husin dapat rasakan ada sesuatu yang mengintai di sebalik sudut-sudut gelap ni. Jadi guys, dalam orang kata keadaan dia tengah kelang kabut, tengah menggelabah ni, Husin jalan perlahan-lahan. Jalan perlahan-lahan, berhati-hati, pandang kiri, pandang kanan. Dan mata dia ni tepat memandang satu sudut gelap, mencari punca bunyi derapan kaki ni. Lepas tu dia nyalakan torchlight dia ni. Dan dia terkejut bila dia nampak ada satu sosok yang tengah berdiri tegak dekat hujung lorong. Muka dia tu tak berapa jelas, tapi menyeramkan. Dan sosok tu mula mendekati Husin dengan perlahan-lahan. Jadi Husin ni, walaupun dalam keadaan takut ni, dia cuba beranikan diri dia, pandang benda tu, tanya benda tu. Siapa kau? Kau nak apa? Dan secara tiba-tiba sosok tu hilang. Jadi si Husin ni macam bingung lah. Dia mencari tau. Walaupun dalam keadaan takut ni, dia masih mencari-cari dekat sekeliling dia ni. Cuba untuk jejak makhluk tu. Jadi setelah daripada kejadian tu guys, Husin tak ada lagi orang kata macam meremeh-remehkan cerita-cerita seram tentang stesen jana kuasa tu. Dan dia menyedari bahawa ada sesuatu yang menghuni dekat situ. Dan dia sangat yakin yang dia dah berjumpa dengan penghuni asal stesen tersebut. Jadi sejak pada saat tu, si Husin memutuskan untuk tak lagi membuat rondaan dekat stesen tu pada waktu malam seorang-seorang. Dan dia juga mengingatkan penduduk-penduduk sekitar pekan tu supaya tak lagi kata memasuki kawasan jana kuasa tu sewenang-wenangnya. Ditakuti bertemu pula dengan makhluk tu. Jadi guys, kisah seram tentang stesen jana kuasa ni masih lagi disebut-sebut, masih lagi dibualkan. Dan sesiapa pun yang berkunjung dekat sana harus bersiap sedia untuk menghadapi benda-benda yang misteri dan juga benda-benda yang menyeramkan ni guys. Itu dia guys. Cerita tentang stesen jana kuasa. Cerita stesen jana kuasa ni memang sangat simple. Seorang Pak Gad masuk dekat kawasan tu, nak buat rondaan, terjumpa dengan makhluk dan sebagainya. Tapi Pak Gad ni kira beranilah juga kan. Jadi guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain episod dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.